Okay, complementary event ialah okay, kalau sebelum ni dia minta soalan dan kita cari apa yang dia minta. Okay, tapi kalau complementary event ni dia bagi soalan, lepas tu kita cari apa yang dia tak minta. Boleh tak? Kita cari apa yang dia tak minta. Apa yang dia tak minta tu maksudnya jangan pula nanti apa puan ni dia tak minta tu dah lah kan, janganlah nak cari-cari pula. Tak, dia ada case je. Benda yang dia minta untuk kita cari tu terlalu banyak untuk kita kira. So kita ada satu alternatif, kita carilah benda yang dia tak minta tu. Nanti kita tolakkan aja. Okay, sebab probability berada di antara 0 hingga 1 kan. Okay, jadi konsep dia macam ni. Kalau 1 bahagian yang penuh, macam ni lah kalau kita ada satu bahagian penuh, satu batang kayu lah contoh. Kalau kita ada satu batang kayu yang penuh. Okay, kalau saya potong sebahagian, okay, saya potong sebahagian, maksudnya kita akan dapat lagi sebahagian. Okay, jadi katalah probability kan antara 0 hingga 1. So katalah kita dapat probability adalah sama dengan 0.8. Contohlah ni 0.8. So apa dia punya baki dia berapa? Kat sini akan jadi 0.2. Sebab kita tahu full value dia mesti 1. So konsep dia macam ni. Selalu probability yang kita nak cari ialah probability of A. Contohlah dia bagi keadaan A. Okay, complementary kita panggil sebagai probability of A ini. Ada apostrophe atau kadang-kadang dia guna bar dekat atas. Macam kita punya X bar tu kan, simbol X bar. Tapi saya biasa guna yang ni je lah, apostrophe ni. Okay, jadi kalau probability yang dia minta ialah A, probability yang dia tak minta, kita namakan dia sebagai A apostrophe. Okay, jadi konsep dia, probability of A, kalau kita tambahkan dengan probability of apostrophe ni, sama dengan 1. Value dia sama dengan 1. 2 fair coins are tossed. Kalau tengok dia punya probability tree, dia kata kat sini toss coin 2 times. Ni dah tak sama kan? Okay, tapi sebenarnya dia punya sample space sama. 2 fair coins are tossed. Baling 2 shilling sekali dengan baling 1 shilling 2 kali. Dia punya sample space sama. Kita boleh kata ini baling kali pertama, ini baling kali kedua, ataupun kita boleh kata warna purple ini ialah coin pertama, warna biru adalah coin kedua. So dia punya sample space yang warna orange ni tetap sama. Okay, kita nak tengok soalan event yang dia minta kat sini. What is the probability at least one coin lands head up? Apakah kebarangkalian sekurang-kurangnya satu coin yang dibaling tu dapat head. Maksudnya head ke atas lah, head up kan. Apa kebarangkalian satu coin yang kita baling tu, at least satu coin saya kata at least, sekurang-kurangnya satu coin akan dapat head. Okay, so kita tengok dekat kita punya sample space. Yang ini dua-dua head. Dua-dua head ni termasuk tak dalam kategori yang dia minta? Dia kata, apakah probability at least one coin lands head up? At least satu coin dapat head. Baling 2 coin, apa kebarangkalian sekurang-kurangnya satu coin tu dapat head. So kita tengok kita punya sample space ni. Yang pertama, kalau dua-dua head, termasuk tak dalam kategori yang dia minta? Tak. Hey, dia kata at least one. Sekurang-kurangnya satu. Sekurang-kurangnya satu. Kalau dua, bolehlah sebab sekurang-kurangnya satu. Yang tak boleh ialah yang bawah sekali ni. Kalau tak ada langsung head. Betul tak? Betul. Okay, jadi kalau dari atas ni ada 2 head. Okay, ni dia terima. Okay, yang ini ada 1 head. Sebab dia mula head lepas tu tail. At least 1 kan? Okay, terima. Yang ini ketiga tail head. Head kemudian. Head masa coin kedua. Pun kita terima juga. Jadi jawapan dia kat sini ada 3
daripada 4 sample space. So kita terus dapat jawapan 3/4. Nampak tak bawah ni 3/4. Tengok tulisan yang bertype warna hitam 3/4. Okay, so itu jawapan dia. Tapi kalau guna kaedah complementary, macam saya kata, complementary event ni adalah satu alternatif untuk mencari. Awak nak pakai boleh, tak nak pakai pun tak apa. Dia macam tu. Dia hanya ajar kita satu cara lain sebagai alternatif untuk mencari probability yang dia minta. So, kalau menggunakan kaedah complementary, yang tadi kita cari 3 kan, terus dapat jawapan lah 3/4. Okey, kalau guna kaedah complementary, kita cari yang dia tak nak. Yang dia tak nak tu ada satu, iaitu yang dua-dua tail. Kan dia kata tadi at least one mesti hit. So one hit, kalau 2 kali hit boleh juga, kalau 1 kali hit okey juga. Tapi macam banyaklah nak cari. Kat sini tak terasa banyak sebab dia 4 je. Tengok contoh lepas ni, nanti ada banyak. Okay, so yang ini satu je yang tak masuk dalam list, iaitu tail and tail. So kita cari probability at least one hit. Ada apostrophe ni maksudnya at least yang selain daripadanya. Selain daripada satu hit. So ada satu je, tail. Satu maksudnya 1/4. Jadi jawapannya ialah 1 tolak dengan 1/4. Kita dapatlah baki yang kita nak tu. Konsep dekat sini 1 tolak dengan complementary, kita dapat probability yang diminta. Jadi dia ada dua cara. Kalau ini pakai sample space, kalau kita guna kaedah kira, kita tengok yang bawah ni yang belah bawah, belah kiri ni, yang tulisan bertype ni, ini menggunakan kaedah complementary. Okay, dia nampak tak? Dia cari probability of tail and tail. So tail and tail maksudnya tail 1/2, and darab tail lagi 1/2. So tail and tail darabkan dapat 1/4. Tapi ini dia tak nak. Jadi yang dia nak tu ialah 1 tolak dengan answer tadi, terus dapat jawapan. Okey, kalau tak nak guna kaedah complementary, kita boleh guna kaedah kira satu-satu. So ini apa? Head and head. So head and head 1/2 darab 1/2. Okey, ataupun head and tail, atau head and tail. So 1/2 darab 1/2 lagi. Lepas tu sini pun sama, tail and head 1/2 darab 1/2 lagi. So jawapan kita mesti sama ada head and head, atau head and tail, atau tail and head. So bila guna atau, ada or, kita akan guna tambah, operasi tambah. So 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 dapat 3/4. Kan kepanjang tu. Kan? Benda yang dia cari tu lebih banyak daripada benda yang dia tak suruh cari. So kita ada option. Sama ada anda nak guna kaedah panjang atau nak guna kaedah yang pendek ni. Kan? Okay. Apa dia nak tadi? Dia nak what is the probability that the two scores are different. So kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 belah kiri ni, ini adalah dadu pertama. Okay, dadu kedua dia akan kembang lagi kan, 1 sampai 6, 1 sampai 6 macam itulah. So total kita tahu kalau sample space totalnya ada 36. So apa yang dia minta ialah probability two scores are different. Two scores are different maksudnya kalau kali pertama tadi, kalau 1 dengan 1 kita dapat 1 and 1. Yang itu masuk dalam list tak? Tak. Tak, sebab dia sama. Okay, yang dia nak ialah 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, kan banyak nak cari tu. Tapi macam ni senanglah kira sebenarnya. Setiap satu ni akan ada 5 lah kan. So yang ini pun akan ada 5. Dia ada 2, 1, nanti ada 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Asalkan dua nombor tu bukan nombor yang sama. So kalau kita tambah 5 kan, sini setiap satu cabang ni ada 5. So 5 kali dengan 6 dapat 30. Jawapan terus dapat 30/36. Tapi ada cara yang lagi senang, iaitu kita carilah benda yang dia tak minta. Yang dia tak nak tu, yang skor sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ada berapa? Ada 6. So 6/36. 6/36 ialah yang dia tak nak.
Nampak tak tulisan purple sebelah kanan ni? So, 1 tolaklah dengan 6/36. Kita dapat 30/36 ataupun 5/6 lah ni. 5/6. 6/36 ni sama dengan 1/6 kan? So, yang inilah kita dapat 5/6. Ini jawapannya sama dengan, samalah kat bawah ni, 5/6. Okay, nampak tak beza dia? Nampak. So dia ada dua cara. Dia tak cakap, okey kena pakai cara ni. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Terpulang anda, mana yang anda faham. Okey, kita tengok yang ini Yang ini, saya dah kecilkan sikit. Okey, 2 cards are chosen at random from a pack of 52 playing cards. Okey, pick both cards together. Okey, dia kata ambil 2 card daripada ni, daun teruk ni lah. Lepas tu, what is the probability that at least one of them is a picture card? Dia ambil 2 kali, apa probability at least salah satunya ialah card yang gambar. Maksudnya picture tu jack, sama ada jack ataupun queen ataupun king. Okey, kita tahu satu deck ni ada 52. Okey, merujuk kepada soalan, dia nak yang bergambar. Bergambar sebab kita ada 4 corak. Setiap corak ni ada 3 bergambar. Jack, Queen, King, Jack, Queen, King kan. So total semua ni ada 12. Okey, apa yang dia minta sekarang ialah tengok jalan kerja di sebelah kanan yang saya tulis tangan. Okey, dia nak what is the probability that at least one of them is a picture card. At least lagi kelas. So bila at least maksudnya sekurang-kurangnya salah satu mesti picture. So maksudnya dia mesti picture atau number picture. Okay, kalau saya buat dia ada 2 kali pick kan. Katalah pick kali pertama kita ada picture, kita ada number. Okay, kalau kali pertama picture ni dia akan jadi 12/52. Maksudnya number berapa? Picture card ada 12, number card ada berapa? 40. Yes, 40 betul. 40/52. Tolak je lah kan? Okey, itu ambil kali pertama. Kalau kali kedua, kan dia akan pecah lagi kepada picture, number. Sini pun sama, sini pun picture, sini pun number. Okey, so kalau kali kedua kita pilih, dekat sini total dah jadi 51. Okey, kalau kali pertama picture, kali kedua pun picture, sini dah jadi 11/51. Okey, kalau kali pertama picture, kali kedua number. Number tak terjejas, number masih lagi 40. Tapi total semua dah berubah 51. Yes. Kat sini semua per 51 lah senang kata. Kali kedua pick ni kan. So kalau first time number 40, second time picture. Picture kita tak usik masa first time. So picture kekal 12. Yang ini number and number kita akan dapat 39/51. Macam tu. Faham tak ni? Probability tree ni. Faham Okey, sekarang dia kata dekat mana yang at least one of them picture. Okay, sekarang dia punya sample space, kita tengok sebelah sini Sample space kat sini, maksudnya sini dia akan jadi kat mana? Sini dia akan jadi picture and lupa nak buang ni. Sini akan jadi picture and picture. Sini pula ialah picture and number. Sini number and picture. Sini adalah number and number. Okay. So yang mana yang masuk dalam kategori? Yang dia nak, dia kata at least one of them picture. Maksudnya ini picture, ini picture, ini pun picture. So ada 3 benda tau kita nak cari. Dan jalan kerjanya ni sebelah kanan sini. Kalau both picture, maksudnya bila kita kira kita dapat, kita ambil je nombor tu 12/52 darab dengan 11/51. Cepat tak ni? 12/52 darab dengan 11/51. So dapatlah ni 11/221 ni. Okey, jawapan dia maksudnya mestilah yang picture and picture or
picture and number or number and picture. Banyaklah benda kita kena cari. Ada 3 benda tau. Picture and picture. Yang ni picture and number. Yang ni pula number and picture. And then kita tambahkan, kita dapat jawapan 7/17. Sebab dia ada or kan. So or ni nanti kena tambah tau. Jawapan akhir yang ni nampak warna merah ni kena tambah. Tapi kalau guna kaedah complementary, kita cari apa? Apa yang tak ada dalam soalan? Dalam soalan. Number and number. Number and number ni tak termasuk dalam kategori yang dia minta. Kan? So kita cari satu ni je. Tak payah nak cari banyak. So kalau number and number, maksud kita kira sekali je. Number and number ialah 40/52 darab 39/51. Yes, darab 39/51. Lepas tu dapat jawapan nanti. Jawapan akhir kita 1 tolak je dengan answer, terus dapat 7/17. Jawapan sama. Jawapan ni sama. Okay. So itulah maksud complementary event. Instead of mencari apa yang dia minta, sebabkan jalan kerja tu panjang sangat. Ada benda senang, kita nak senang je kan. Okay, so kita gunalah cara yang senang. Cari ni sekali je, lepas tu 1 tolak answer, terus dapat jawapan. Itulah dia complementary event. So tengok soalan ni. A problem is given to 3 person. Ada P, Q and R. Whose respective chances of solving it are 2/7, 4/7, 4/9 respectively. Okay, what is the probability that at least one of them can solve the problem? Okay, cerita dia macam ni. Dia ada satu masalah, ada problem, diberikan kepada 3 orang PQR untuk selesaikan masalah ni. So yang dia bagi kat sini ialah kebarangkalian untuk P selesaikan masalah. Kebarangkalian untuk P selesaikan 2/7 sahaja. Okay, so kalau P boleh selesaikan 2/7, maksudnya P tak boleh selesaikan. Ini juga ialah complementary Kebarangkalian kalau P tak boleh selesaikan ialah 5/7. Sebab apa? 1 tolak dengan 2/7 dapat 5/7. Okay, jadi yang dekat sebelah sini, ini ialah dia boleh solve. Dekat sini dia cannot solve. Nampak tak? Oi, tak keluar lagi dekat skrin. Tu, dah keluar dah. Okay. So, yang kedua pula, kalau Q, probability untuk dia solvekan masalah tu ialah 4/7. Okay, tengok kat sini 4/7. Probability dia tak boleh selesaikan masalah itu ialah 1 tolak 4/7. Kita dapatlah 3/7. Okay? Okay. Lepas tu untuk R pula 4/9. Samalah. So kebarangkalian yang dia tak boleh solvekan 1 tolak 4/9 dapat 5/9. Okay. Sekarang ni cerita dia. Dia kata what is the probability that at least one of them can solve the problem. Okay. Saya bagi. Kalau all can solve, maksudnya kat sini, kalau kita nak kira betul-betul banyak tau. So kat sini dia kata at least one of them can solve. So one of them can solve ni, kita guna kalau boleh solve guna P, tak boleh ada tanda kat atas So yang dia minta at least one boleh solve. Tengok kat sini probability 3 ni senang. Kalau P boleh solve, dekat dia bagi okay. Yang ini not lah, cannot lah. Yang ini pula kalau Q okay, Q cannot. Ni pun sama, dia kembang lagi. Q okay, Q cannot. R pun sama, kembang lagi. Okay cannot, okay cannot. So daripada probability 3 ni, okay, kat sini dia bagi P boleh solve and Q boleh solve, R boleh solve. Yang ini pula ialah P and Q boleh, R tak boleh. And R ada ni. Mas Sofi kan? Lepas tu yang ini pula P boleh, Q cannot and R boleh. Bawah lagi kita ada P okay and Q cannot, R pun cannot juga. Ni ada ni.
Okay, nampak tak? Kalau kita listkan ni, saya buat sampai habis supaya nampak beza. Yang ini kalau P tak boleh, Q boleh, R boleh. Yang ini pula P tak boleh, Q boleh, R tak boleh. Yang ni P tak boleh, Q tak boleh, R boleh. Ini P tak boleh, Q tak boleh, R pun tak boleh. Semua ni kita letak N lah kat tengah. Okay, sini ada N, sini ada N, ni pun ada N, 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 N. Okay. Soalan. Perasan tak saya kalau buat soalan probability ni saya akan ulang soalan banyak kali. Ulang lah. Kau nak muntah-muntah lah kan. Tapi macam ni lah probability. Sebab kita nak faham event. Eksperimen, banyak eksperimen boleh sama je. Tapi event dia tu, okay, apa yang dia minta? What is the probability at least one of them can solve? At least one of them can solve. Yang mana kelas? Kalau kita tengok daripada ni, yang ini tiga-tiga boleh solve, masuk kategori. Yang ini dua boleh solve, masuk kategori. Yang ini pun dua boleh solve, P dan R boleh masuk kategori. Yang ini P boleh solve. At least one of them can solve kan? So ini pun kira. Lagi nak cari apa? Yang ini pun boleh Q dan R. Ini Q saja, yang ini R saja. So the only one yang tak termasuk dalam list adalah P tak boleh, Q tak boleh, R pun tak boleh. Jadi kalau kita nak guna kaedah biasa, sangat banyak benda kita nak cari. Kita kena cari dulu P and Q and R dapat berapa. Lepas tu nanti tambah dengan P and Q and R, ni panggil apa? R complement. Dapat berapa. So kita kena cari banyak. 1, 3, 4, 5, 6, 7 benda nak cari. Tapi guna complementary event punya konsep, kita carilah benda yang tak masuk dalam list tu, iaitu P tak boleh, Q tak boleh, R pun tak boleh. So kita ambil je, kalau P tak boleh 5/7. Okay, R tak boleh, ni saya padam takut nanti tak nampak. So at least one can solve. So kita ambil yang all cannot solve kan. So ambil ni 5/7. Maknanya P cannot, Q cannot, R pun cannot. So 5/7 darab 3/7 darab dengan 5/9. Dah dapat jawapan nanti 1 tolak answer. Dapatlah jawapan dia 1, 2, 20, 1, 4, 7. Itulah dia. Kalau anda nak try buktikan, cuba cari 7 benda ni. Tapi saya tak nak lah, lambat. Kan? Banyak, sebab banyak benda nak kena cari.